Salam. Sorry, ada jemaah dia. Sekejap Okey. Betul. Apa teruskan. Okey, saya mulakan dulu ya. Okey, boleh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Tuhan Muhaimi sudi untuk hadir dalam temu ramah kita pada hari ini. Sebelum Tuan Muhaimi kenalkan diri, saya dan kumpulan saya akan kenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari College Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur merupakan pelajar diploma pengurusan haji dan umrah. Nama saya Nur Syahinda Afia binti Zulkifli. Nama saya Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli. Okay, nama saya pula ialah Ahmad Hafiz bin Zainuddin. Nama saya Nur Iman bin Muhammad Fazli. Okey, seterusnya Tuan Muhaimi memperkenalkan diri. Okey, nama saya Muhammad Muhaimi bin Yahya, daripada Juara Travel Cawangan Tanah Merah lah. So sebelum tu lah, nampak macam formal sangat lah. Okey, kita nak santai je. Okey, kita nak santai je sebab saya nak kejar masa sebenarnya. Saya ada meeting dengan government pasal tiket lah. So okey, so nak kejar masa. Sebelum tu saya nak tahulah, dapat nombor daripada mana sebenarnya? Sebenarnya saya yang cari nombor dekat laman web. Lepas tu saya nak pergi nak check nombor tu. Nak check mula dekat Juara Travel Cawangan Besut. Lepas tu saya dapat respon suruh berurusan dengan Tuan Muhaimi. Lepas tu dia bagi nombor kontak. Okay. Faham? Okay. So rasa tak ada ni kan. So kena kenal lama je kan. Okay, tak apa. Okay, terus. Okay. Okay, saya mulakan soalan yang pertama. Okay, boleh. Sila. Okay. Soalan yang pertama. Bagaimanakah berlakunya pendaftaran bakal jemaah? Apa yang perlu bakal jemaah buat? Adakah daftar secara online ataupun secara berdepan di kaunter syarikat? Lepas tu kalau dah daftar, apa yang perlu dibuat oleh syarikat? Okey. Yang soalan ni maksudnya nak pendaftaran lah kan? Pendaftaran lah. Okey, biasa pendaftaran akan berlaku pendaftaran akan berlaku 75 hari sebelum jemaah ambil tarikh lah. Maksudnya tarikh pergilah. Okey, mana kata 75 hari ni dalam lebih. Okey, jelas Okey. Okey, jap. Jadi diorang akan daftar secara online lah. Okey. Kita sebelum pandemik kita buat secara online lah. Kita ada juga secara online. Lepas tu pada pandemik kita tidak menggalakkan secara online. Sebabnya sebab sebelum pandemik kita buat secara online dan juga offline. Dan selepas pandemik kita tidak galakkan online sebab ada banyak kes penipuan. Senang cerita macam itulah. Sebab lepas pandemik banyak company yang kata bukan lingkup tapi tutup lagi lah buat masa sekarang ni. So ada yang menggunakan dia buat dalam sistem dalam Google, dia tulis Juara Travel tapi bila kita klik dia akan masuk ke Allahumma tempat lain lah. Tempat lain lah. So bila buat pendaftaran dia melalui akaun macam contoh management yang bukan anda juara. Itulah. Itu satu, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua 75 hari tu maksudnya dia daftar lah, jemaah akan daftar dalam tempoh 75 hari. So 75 hari ni orang kata paling awal lah. Okey. Untuk paling lewat adalah 45 hari sebelum berlepas. Okey. Okey. Maksudnya yang ni bagaimana pendaftaran. Yang kedua soalan dia apakah yang perlu bakal jemaah yang buat Okey, apa yang perlu dibuat kita akan tanya dulu jemaah tu. Sekiranya jemaah perempuan umur 45 tahun ke bawah, dia perlukan mahram dia.
Sama Faham. ada ayah dia, suami dia, atuk dia ataupun pak saudara dia lah. Okey. Itu yang wanita yang 45 tahun ke bawah. Jadi yang 45 tahun ke atas dia tidak memerlukan orang kata dokumen-dokumen mahram, tak perlu dah. So maksudnya dia bukan ikut tahun tau. Okey, kalau macam ikut dia ikut tarikh lahir yang sebenar dia. Okey, faham. Okey. Okey, jelas Okey, Jelas? dia ikut pada tarikh lahir dia. Okey, Mhm. sekiranya bawah pada kalau macam tahun yang tu memang tak boleh lah. Kalau ikut tahun memang tak boleh lah. Okey. Okey, untuk apa yang perlu jemaah sediakan, yang pertama adalah untuk keluar negara adalah pasport. Yang pertama adalah pasport. Yang kedua adalah gambar. Gambar tu kena buat gambar yang background dia warna putih. Gambar untuk kita buat visa. Okey, yang ketiga adalah sijil vaksin. Pastikan sijil vaksin tu lengkap lah. Yang lengkap macam mana? Kita kena masukkan nombor pasport kita dalam sijil vaksin tu. Okey. Okey. Okey, so sijil vaksin tu pastikan dia dah ambil booster. Ustaz. Okey, untuk tempoh sekarang ni perlu booster lah bagi mereka yang Sinovac. Okey, sekiranya selain pada Sinovac, dia dibenarkan pergi walaupun 2 dos. Oh, Okey, kalau yang Sinovac saja perlukan booster, yang selainnya tu tak perlu. Tak ada masalah. Okey. Yang ketiga adalah yang keempat adalah suntikan umrah. Kalau macam suntikan umrah ni biasa meningococcal. Kalau pergi klinik tahulah benda tu. So benda tu pun kita kena serahkan kepada pihak travel agent untuk key in dalam visa nanti. Okey. Yang kelima adalah dokumen mahram sekiranya perlu. Macam saya bagi tahu tadi, bagi wanita yang umur 45 tahun ke bawah ataupun kanak-kanak, dia perlukan dokumen mahram. So syarat-syarat visa tu perlukan mahram tu banyaklah. Memang banyak. Sebab ada sebab kadang-kadang ada yang macam kanak-kanak, ayah dia, mak ayah dia tak pergi, dia ikut atuk dia, perlukan dokumen surat beranak, LOC, surat kebenaran, letter of consent apa semua. Lepas tu macam yang sudah berkahwin tapi tidak isteri dia tu umur 45 tahun ke bawah, kita perlukan sijil nikah yang disahkan oleh Jabatan Agama, dokumen-dokumen itulah. Okey, soalan yang ketiga secara berdepan atau okey, sekarang kita prefer kepada berdepan lah. Kita tidak kata secara online ni boleh, tapi lagi prefer secara face to face untuk daftar. Sebab daripada face to face kita boleh mengeluarkan resit lah secara depan lah. Kalau macam online ni kita boleh keluarkan resit, tapi macam orang kata tak best lah untuk menjual secara online. Sebab dia melibatkan satu orang kata keyakinan jemaah lah. Kata betul lah online lesap. Boleh terjadi macam tu juga. Yang ni bila berdepan, orang kata bila dah walk in ke pejabat lagi okey. Okey, seterusnya lepas daftar apa yang perlu dibuat oleh syarikat. Okey. Macam saya sekarang di Cawangan. Okey. Bila di Cawangan, bila kita dah terima dokumen daripada jemaah, kelima-lima dokumen ni, kita akan buat satu kata file untuk kita copy semua dokumen-dokumen dia, termasuk pasport, gambar, sijil vaksin, dokumen mahram dan juga sijil buku suntikan tu. Suntikan umrah lah. Okey, kita akan buat kopi dan yang original semua kita akan hantar kepada HQ. So, untuk apply visa, dokumen tu akan dibahagikan kepada pihak visa dan pihak visa akan menguruskan dengan embassy Saudi. Embassy tu yang dia orang lah yang akan bagi tahulah sekiranya apa yang dokumen tak cukup, yang dah lulus, apa semua dia orang yang akan bagi tahulah. So semua benda tu HQ yang akan uruskan. Kita di Cawangan hanya buat kopi dan hantar saja yang original kepada HQ. okey. Okay. So jelas Jelas. Alhamdulillah. Takut tak jelas Terima kasih. Okey. Okay. Okey, terima kasih tuan. Untuk Okey. soalan seterusnya, bagaimana cara pembayaran pakej umrah? Lepas bakal jemaah dah bayar pakej umrah tuan, jadi apa prosedur tuan seterusnya?
Maksudnya duit tu akan pergi ke mana dan ke mana? Okey. Untuk soalan duit pergi ke mana tu, okey. Pembayaran boleh dibuat secara dua lah. Dua kaedah, iaitu datang walk in ataupun cash lah, senang, secara tunai dan juga online. Okey, kalau macam tunai kita akan duit tu kita akan terima dan kita akan back in juga kepada pihak juara. Okey, kalau macam jemaah bayar secara online, kita perlukan detail dia lah, resit tu lah, resit jemaah tu, dan kita akan key in dalam sistem kita, iaitu sistem Iris Travel Desk. Okey, kita akan key in dalam sistem tu lah. Okey, duit tu apa jemaah bayar tu akan kita transfer ke HQ, dan HQ akan buat pembahagian lah. Untuk pembahagian yang pertama bayaran visa, yang kedua hotel, yang ketiga transport, dan yang keempat adalah tipping airport. Maksudnya pengurusan airport dekat sana lah. Untuk biasanya 3 benda ni lah. Dan tiket penerbangan 5. Biasa hotel kita pajak, tapi pajak, maksud pajak ni kita bayar dulu separuh, dan separuh lagi bila jemaah dah bayar penuh baru kita bayar habis. Maksudnya macam tu lah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kalau Okay, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Seterusnya, untuk bahagian penempahan penginapan, bagaimana syarikat tuan uruskan? Cara syarikat tuan uruskan? Okey. Untuk penginapan saya nak tanya dulu. Penginapan tu penginapan di Malaysia sebelum jemaah berangkat ataupun penginapan di Saudi? Penginapan di Saudi. Okey. Untuk penginapan di Saudi, kita akan buat booking lah. Yang pertama, macam juara dalam setahun dia, jemaah dia anggaran 15 ke 20 ribu jemaah dalam masa satu tahun. Okey. Macam juara, kita akan buat booking dulu, kita akan buat jadual. Jadual ni kita akan buat 6 bulan sebelum jemaah terbang. Maksudnya kita ikut grup. Okey, saya bagi contoh, bulan 8 kita akan adakan kita terbang 15 hari bulan, 15, 16 sampai 30. Maksudnya ada 15 tarikh. Okey, kita ada 15 tarikh. So sekarang kita akan buat booking, maksudnya 3 bulan sebelum tarikh penerbangan, bermula 15 tu kita akan buat booking lah. Kita akan buat booking, dan kita nombor booking tu kita akan hantar kepada pihak muassasah. Okey, kita akan hantar kepada pihak muassasah senarai booking tu, berapa bilik. Contohlah satu grup juara ada 40 orang, satu grup 40 orang. Biasa kita akan buat booking 12 bilik untuk satu grup. Okey. Satu grup 12 bilik. So kita anggarkan satu bilik akan duduk 4 orang. Sekiranya lah orang kata semua nak duduk bilik berdua, so dia melibatkan 20 bilik. Betul lah. So yang tu kita akan maklum kepada muassasah, kita akan buat penambahan bilik dalam tempoh 1 bulan. Maksudnya 45 hari tu kita akan maklum lah. Kita akan amend balik, kita akan remind balik untuk tambah bilik bagi jemaah 12 untuk penambahan bilik tu kepada muassasah. Okey, yang tu okey, yang tu untuk hotel di Mekah. Untuk di Madinah kita menggunakan kaedah kita pajak hotel untuk 1 tahun. Makna kata kita akan ambil hotel tu mengikut floor. Okey, kita booking mengikut floor. Okey, satu floor biasanya kita akan tengok atas hotel mana yang kita ambil. Satu floor kita letak dalam contoh dalam 7 bilik satu floor. Okey, kita ambil satu hotel, satu hotel contoh ada 10 tingkat. So kita akan ambil untuk jemaah juara sahaja, kita guna contoh, saya bagi contoh je lah senang. Saya bagi contoh 5 floor untuk juara, 5 floor untuk mungkin travel agent lain masuk.
So kita buat, maksudnya juara pun jual juga bilik dekat sana dengan cara pajak, kita pajak hotel tu. Okay. So persediaan dia macam yang sebelum ni juga, macam yang Mekah juga, kita akan gunakan kaedah kita ambil dulu tarikh yang mana grup yang ada. So kita akan buat booking melalui macam tu lah. Kita sekiranya jemaah tu nak bilik berdua, mungkin akan ada penambahan bilik. So dari segi situ kita akan buat amend tu dalam masa 1 bulan sebelum jemaah berlepas. Okay, jelas Kalau tak jelas tanya direct, saya takut saya tak ingat. Jelas. Okay, sama. Soalan yang seterusnya berkenaan dengan pengendalian operasi umrah di Tanah Suci. Soalannya adalah, perkara apa yang perlu dibuat sebelum hari berangkatan, semasa hari pelepasan dan hari ketibaan di Tanah Suci? Okey, perkara apa yang perlu dibuat sebelum berangkat, hari berangkat. Okey. Okey, kalau sebelum berangkat lah, bagi kita di Cawangan, sebelum berangkat kita akan buatkan yang pertama, kita akan copy semua tiket jemaah, tiket domestik jemaah kalau di Cawangan. Ni yang saya cerita di Cawangan bukan di HQ. Okey. Kita akan sediakan semua tiket jemaah, yang pertama. Yang kedua adalah sijil vaksin. Untuk tiket domestik daripada macam Tanah Merah Kelantan ni, dia perlukan 2 tu. Tiket jemaah dan juga sijil vaksin. Berbeza dengan HQ. HQ perlukan dia akan sediakan kopi pasport jemaah, sijil vaksin jemaah, tiket jemaah dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lanyard, kalau tahu lanyard kan, lanyard jemaah, dan lanyard, pasport original yang Cawangan hantar tu kan, dia semua yang original tu dia akan bagi yang original nanti. So banyak benda sebenarnya. Sekejap. Yang pertama sijil vaksin, pasport, lanyard, buku suntikan yang meningococcal tu, okey, dan juga macam visa jemaah kena sediakan, boarding pass. Setelah check in semua dan boarding pass tu dia akan bagilah. So semua persediaan tu, kalau macam di Cawangan tadi 2, yang HQ mungkin 6-7 perkara, macam yang saya bagi tahu tadi lah. Dah. Okay, yang tu semasa hari pelepasan Okay, semasa hari pelepasan tu HQ akan sediakan orang kata boarding pass lah biasanya. Macam yang saya bagi tahu lah, sebelum hari berangkat, semasa tu samalah, benda tu samalah. So yang apa yang disediakan tu lah. Okay, dan hari ketibaan di Tanah Suci, kita akan sediakan satu tempat yang mana jemaah bila sampai, kita akan berkumpul dekat satu tempat untuk jemaah serahkan semua pasport jemaah kepada staf Mekah. Ataupun kalau masuk Mekah lah, kalau masuk Madinah dia akan hantar kepada staf Madinah lah. So staf kita yang akan pegang semua pasport sepanjang jemaah berada di Tanah Suci. Okay. Kemudian kita juga akan bahagikan gelang. Satu gelang yang warna dia warna kuning tu. Okey, gelang tu adalah kemudahan untuk jemaah masuk ke dalam masjid dan juga untuk menunaikan umrah lah. Sebabnya sebelum ni jemaah sekiranya jemaah menggunakan visa pelancong, sebab sekarang ada 2. Satu visa umrah, satu visa pelancong. Okey, yang pertama visa umrah ni kita akan dikendalikan oleh muassasah. So muassasah yang akan uruskan bila kita akan buat raudah, bila kita buat raudah, kita masuk dalam raudah, bila kita akan buat umrah, bila kita akan ziarah, semua muassasah uruskan. Okey, bagi mereka yang menggunakan visa pelancong, semua kena buat sendiri. Maksudnya untuk umrah kita akan key in dalam sistem. Sistem apa? Dia ada 2 sistem. Yang pertama sistem tawakalna. Tawakalna ni macam kita duduk di Malaysia adalah MySejahtera lah. Nak masuk sana scan, nak masuk sini scan. Okey, yang kedua adalah visa pula. Yang kedua adalah apps Iktamarna. Okey, saya rasa dah tahu kan apa yang ada dalam kandungan Iktamarna tu.
So tak ada masalah lah. So yang bagi visa pelancong, dua benda ni kena download lah. Okey, bagi visa umrah kita hanya bagi gelang saja. So nak masuk dalam masjid hanya tunjuk gelang dan boleh masuk. Itu adalah lesen besar sekiranya guna visa umrah. Okey, itu saja ya. Okey, soalan yang seterusnya. Ya, kita dah tiba dekat Madinah dan juga Mekah. Jadi, apa operasi yang dilakukan? Sekejap Okey, maksudnya operasi itu semasa dekat sana lah. Ya betul. Okey. Bagi mereka, bagi jemaah, bagi staf yang ada dekat sana, waktu jemaah sampai, dia akan sambut dan kita akan bawa ke hotel. Dan operasi dekat sana juga kita akan susun semula sebab juara dia biasa satu hari tu hampir 100 setengah jemaah satu hari yang akan terbang tu. So dia melibatkan staf yang ramai lah. Jadi pembahagian dari segi yang pertama, kalau operasi tu pembahagian staf lah yang akan kendalikan jemaah tu, dan tugas mutawif dan juga leader hanya menguruskan, bukan mengatur seperti staf dekat sana lah. Okey. Yang pertama, sekiranya jemaah sampai, dia akan buat pembahagian. Okey, staf akan buat pembahagian orang kata ketibaan jemaah tu. Okey, untuk hari kedua staf juga akan buat pembahagian untuk jemaah yang ziarah. Okey, ziarah tidak melibatkan ramai staf sebab ziarah akan staf akan naik, orang kata apa? Staf akan kendalikan bas sahaja. Selebihnya yang menguruskan adalah mutawif dan juga leader. Okey, itu untuk ziarah. Untuk orang kata untuk umrah, dia hanya tidak melibatkan staf yang ramai juga sebab yang menguruskan muassasah. Okey, staf ni hanya untuk menguruskan hotel, transport dan juga makan minum jemaah sahaja. Okey, tugas mutawif untuk jaga jemaah sahaja. Untuk muassasah hanya buat booking bagi jemaah sahaja. Beza tiga peranan tu. Okey, ke ada yang tak jelas? Jadi kiranya tak kisahlah Madinah dan Mekah juga. So operasinya sama sahaja. Operasi dia sama sahaja dan tugas pun sama sahaja. Dia ramai bila mana jemaah sampai je ramai. Staf akan kendalikan dia orang staf ni ramai bila mana jemaah sampai sahaja. Sebabnya bila jemaah sampai terus ke bilik, dia tidak jemaah tidak angkat beg, tidak semua staf yang akan uruskan. Itu yang jadikan ramai. Okay, alhamdulillah jelas. Okey, jelas. Okey, terus. Seterusnya, Tuan Muhaimi, soalannya adalah, andai kata katakan ada jemaah yang sakit, masuk hospital atau hilang, sesat ataupun yang meninggal dunia, apa tindakan syarikat Tuan yang akan dilakukan? Okey. Yang pertama, jemaah sakit lah, masuk hospital. Okey. Jemaah sakit masuk hospital, yang pertama kita staff akan uruskan lah. Staff dia ada dua situasi. Yang pertama, sekiranya menggunakan visa turis, jemaah akan bayar sekiranya masuk ke hospital dari segi transport dan juga pembayaran bil hospital, jemaah akan bayar. Okey, sekiranya guna visa turis lah, visa pelancong. Sekiranya visa umrah, jemaah semua kos hospital akan ditanggung. Okey, kecuali transport daripada hotel ke hospital, hospital ke hotel. Yang tu jemaah tanggung. Dari segi kos, perubatan di cover oleh visa umrah tadi. Kalau visa pelancong kena bayar dulu, baru boleh claim. Claim kepada Kementerian Pelancongan. Tempoh masa untuk dapatkan balik duit tu wallahu alam. Sebab ada yang tak dapat lagi, mungkin ada yang dah dapat tapi mungkin tak sebanyak kos yang dibayar lah. Lepas tu hilang sesat.
Okay, kalau macam hilang ni, okay, setiap travel dia ada kelebihan dia. Maksudnya macam mana dia nak tahu tu adalah jemaah dia. Okay, macam juara dia ada layout dia. Layout dia memang berbeza dengan travel agent lain. Macam Harmony Excellent dia warna kuning. Kuning dengan tulisan hitam. Kalau macam Fadlib Travel hijau, tulisan dia warna putih. Kalau macam juara dia menggunakan kaedah batik. Maksudnya layout dia tu bentuk dia orang kata apa? Corak dia tu bentuk batik. So macam juara ni dia buat macam tu sebab ramai yang travel agent buat satu warna, dua warna. Dan juara menggunakan banyak warna sebab yang satu untuk kita kesan jemaah kita lah. Sebab tu bila mana kita ada dekat sana, jemaah ada dekat Saudi, kita akan bagi tahu layout ni pakai pakai sekiranya nak keluar hotel untuk kita cam jemaah kita. So biasa yang sesat ni adalah biasanya jemaah yang nyanyuk, yang nyanyuk lah, yang biasa yang kita selalu handle yang nyanyuk. Dan bagaimana nak cari jemaah ni? Okey, satu kita akan buat orang kata tim Mekah ni dia akan kumpul lah seberapa ramai jemaah staff lah. Kita akan buat dulu dengan kaedah jaga semua pintu masuk dan pintu keluar masjid. Okey. Maksudnya jaga tu macam mana? Jaga tu okey, kita akan masuk mengikut peringkat. Sekiranya jemaah itu ada dalam masjid lah. Kalau sesat dalam masjid, sebab biasa masuk pintu lain, keluar pintu lain. Sekarang ni Saudi menggunakan kaedah macam tu lah. Masuk ikut satu pintu sebab dia nak jaga, nak tengok dia punya gelang ataupun apps tu lah. Okay, keluar pintu lain. Masuk King Abdul Aziz, keluar pintu King Fahd. Contoh. So maksudnya kita masuk pintu lain, keluar pintu lain. So mungkin hotel pun dalam keadaan sebelah lain dah. Mungkin belah kiri dan mungkin ataupun belah kanan. Okay. So kita akan jaga dua pintu keluar lah. Pintu keluar masjid. Kalau sekiranya disesat, betul-betul dia sesat, kita akan keluar cari kaedah jaga pintu masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sesat sewaktu ziarah. Okay, sesat sewaktu ziarah ni kita akan jaga setiap pintu bas. Okay, kita jaga dulu dalam tempoh orang kata ziarah tu, kita akan jaga bas lah. Okay, lepas tu sebab sekali ziarah bukan satu bas, dua bas, tapi melibatkan berpuluh-puluh bas. Kita takut jemaah tertukar bas dan akan sesat, akan jauh lagi lah kalau sesat tu. Okey, tapi biasa kalau sesat dalam keadaan ziarah ni dia akan melibatkan ramai staff dan macam Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sesat waktu ziarah, kita akan gunakan kaedah jaga bas dan juga mutawif dan juga jemaah lelaki. Jemaah lelaki akan turut serta untuk cari tu, jemaah tu. Okey. Itu yang dalam ziarah. Kalau dalam masjid, kita hanya menggunakan staff sahaja, tidak melibatkan jemaah. Sebab kita staff ni dia tak kenal siapa jemaah dalam grup ni, dia tak kenal. Mungkin orang dalam grup tu yang kenal jemaah ni. Sebab tu kita minta bantuan untuk jemaah yang muda-muda lah, biasanya akan cari juga turut serta dengan mutawif untuk cari jemaah sekiranya ziarah luar. Okey, jelas lah? Okey. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Seterusnya, tajuk pengendalian operasi umrah ketika kepulangan ke tanah air. Okey, soalan yang pertama, bagi pihak syarikat tuan, apakah prosedur yang perlu dilakukan oleh syarikat tuan sebelum hari berangkat pulang? Okey. Saya rasa semua sedia maklum, sebelum balik ke Malaysia, kita akan buat satu swab test. Maksudnya biasa 3 hari sebelum balik ke Malaysia, kita akan buat swab test lah di hotel. Sekiranya jemaah positif, jemaah akan stay dalam hotel tu lah selama 14 hari. Okey, selama 14 hari dia akan kuarantin dan tidak perlu bayar walaupun sebab kita dah, kalau sekiranya guna visa umrah, tidak perlu bayar selama 14 hari. Okey, sekiranya menggunakan visa turis, sekiranya guna visa turis, dia perlu tanggung sendirilah, jemaah akan tanggung sendiri.
Tapi sekiranya dia ada cover ambil insurans dengan, sebab kita visa turis kita ada insurans tapi dia tidak melibatkan kuarantin jemaah. Okey, dalam sekiranya ada yang jemaah tu ambil insurans sendiri, dia boleh cover yang tu tak ada masalah lah. Kalau macam juara dia more kepada visa umrah. Okey. So persediaan balik kita akan swab test dan sekiranya jemaah positif akan stay di hotel selama 14 hari lah. Tapi yang kita kendalikan sejak awal Januari hari tu tak ada yang positif, tapi bila balik ada yang positif. Okay. So yang mana kita dapat tahu muassasah membenarkan, walaupun positif, membenarkan jemaah balik juga. Sebabnya kita tahu Saudi tak akan tanggung orang kita duduk lama-lama kat sana. Sebab dia nak mengurangkan juga penduduk dekat sana. So dia membenarkan jugalah. Bila jemaah balik tiba-tiba positif. Biasa kalau positif ni bukan COVID lah, biasa Omicron. Sebab dia tak ada kesan tak ada kesan orang kata awal, tanda-tanda awal tu tak ada, tapi bila kita swab positif. Omicron lah, biasa dia akan detect macam tu lah. Okey, yang tu sekiranya sebelum balik juga kita akan buat taklimat akhir lah, biasanya kita akan kumpul buat taklimat akhir untuk balik tu. Dan saya rasa tak sama je macam travel lain. Balik macam biasalah, cuma kaedah menggunakan swab test itu je lah yang mungkin travel je lain buat, ada yang 2 hari sebelum balik, macam kita 3 hari sebelum balik. Mungkin masa je lah yang membezakan katanya. Terima kasih tuan. Yang berkenaan tadi soalan yang sebelumnya, andai kata tiba-tiba ada jemaah yang sakit masuk hospital hilang sesat tu, tuan dah jawab, tapi berkenaan dengan yang meninggal dunia tu macam mana? Okey. Okey, biasa yang meninggal dunia dekat sana ataupun meninggal dunia waktu nak balik dalam flight. Saya tanya dulu. Di sana. Okey, kalau meninggal dunia di sana kita akan kebumikan dekat sana lah. Tapi kita cuba tanya jangan biasa jemaah akan suruh waris akan bagi tahu untuk tanam dekat sana lah. Kita ada, tak silap saya, ada dalam 2 kubur kat sana rasanya. Kalau macam dekat Madinah saya tak pasti, tapi bukan dekat maksudnya dekat Madinah kita akan tanam dekat Baqi' lah biasanya. Dekat Baqi', tapi bukan dalam pagar dia, tapi mungkin berhampiran dengan dia. Okey, sebab kubur para syuhada ni kita susah sikit lah nak handle. Okey, untuk kubur tu mungkin berhampiran dengan Baqi' lah. Okey, kalau dekat Mekah kita akan kita akan kebumikan dekat kubur Ma'la. Kita akan kebumikan dekat kubur Ma'la. Dekat kubur dekat Sayyidatina Khadijah. Dekat kubur situlah kita akan kebumikan dekat situ. Jadi untuk waris kita akan bagi dalam proses untuk orang kata sijil mati apa semua tu, kita akan ambil masa dalam tempoh 3 bulan juga. Tidak proses je lah. Okey, kalau yang tu yang sekiranya mati dekat sana, tapi kebanyakannya meninggal dalam flight yang banyak. Okey, meninggal dalam flight, sekiranya lah dekat airport jemaah tu memang orang kata diri dia tu dah agak orang kata lemah, memang dia tidak dibenarkan balik. Tapi sekiranya orang kata dia mampulah untuk naik dalam flight, sekiranya meninggal pula dalam flight. Okey, yang pertama kaedah yang ni saya bagi tahulah, tapi jangan tulis dalam report lah kan. Yang ni kaedah yang kita selalu buat lah. Okey, sekiranya jemaah meninggal dalam flight, kita akan tutup dia dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan kain, tutup kepala dia. Okey, walaupun dia meninggal atas kursi, kita tutup dengan kain. Sebab apa? Sebabnya kita kena fikir 2 benda. Yang pertama, flight ni sekiranya jemaah meninggal, mana-mana dia akan transit juga, tak kisah dekat Riyadh, dekat Maldives, Sri Lanka ke, dia akan untuk turunkan jemaah kebumikan kat situ. Dia tak nak bawa balik jemaah yang meninggal. Okey, jelas okey. Yang kedua, yang pertama dia akan dia akan drop jenazah tu lah. Yang kedua, sekiranya dia drop jemaah, macam mana dengan jemaah yang duduk dekat Sabah, dekat Sarawak,
tiket balik dia orang tu. Nak balik ke sana dia akan jadi delay. Kita kena fikir kat situ. So itu yang kaedah kita tak nak bagi pramugari ataupun kata pramugara yang tahu jemaah tu meninggal. So kita akan tutup. Sekiranya orang tanya, jemaah ni tidur. Macam tu je. Dan juga kita nak bawa balik jenazah tu ke Malaysia. Kita tak nak tanam dekat Maldives ke apa benda kat sana ada kan. So kita nak bawa balik ke Malaysia. Itu kaedah dia lah. Tapi kebiasaannya dia transit tu meninggal, contoh dia transit dekat Maldives, dia akan kebumikan Maldives kebiasaannya lah. Tapi kalau Kebiasaan. syarikat ni dia nak berusaha upaya untuk kebumikan jenazah ni dekat Malaysia jugalah kiranya. Ya betul. Kita nak jaga tempoh masa tu. Kita takut bila mana Saudi delay, contohlah kita Saudi sampai pukul 12 malam contoh. Okey. Kita ada bila mana dah sampai pukul 12 malam, mungkin ada jemaah daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Penang yang nak balik ke Penang tu flight dia pukul 4 pagi. Dia daripada pukul 12 mungkin sampai pukul 12. Nak ambil bag, nak kena swab test, nak kena pergi immigration lagi. Tempoh masa dia tu boleh menjejaskan pukul 4 pagi dia nak balik ke Penang tu. So dia akan bergegas lah. So kita tak nak melibatkan benda tu lah. So bila dah delay ni mungkin ambil masa 2 jam untuk keluarkan jemaah apa semua tu. Okey, jelas Jangan tulis dalam report tu je. Itu kaedah saja. Baik tuan. Yang seterusnya soalannya adalah apakah yang dilakukan oleh syarikat sewaktu hari berangkat pulang ke Tanah Suci di lapangan terbang Madinah ataupun lapangan terbang Jeddah? Okey. Hari yang ni, yang pertama saya cerita yang hari yang nak balik lah, biasa yang senang Okey. 6 jam kalau kita contoh kita daripada hotel Madinah nak ke airport Jeddah mengambil masa 6 jam. Okey, kalau kita dia beza daripada Mekah, Madinah dan juga Jeddah. Okey, daripada Jeddah nak ke Mekah mengambil masa dalam tempoh 1 jam kita letak. Okey, daripada Mekah nak ke Madinah tempoh dia kita boleh 6 hingga 8 jam perjalanan. Okey, kalau boleh tengok lah, kalau macam dah tahu, dah pernah pergi tak ada masalah. Okey, daripada Madinah nak ke Jeddah kita ambil masa 6 jam. Okey. So daripada hotel Madinah nak ke airport Madinah kita ambil tempoh masa 1 jam. Walaupun 20 minit tak apa, kita ambil 1 jam. Okey, jelas. Okey, jelas Okey. Macam soalan siapa tadi nama? Iman Iman. Okey. Macam soalan Iman tadi dia tanya apa yang dilakukan kalau sekiranya terbang melalui Madinah ataupun Jeddah Okey. Sekiranya jemaah keluar ke jemaah tu saya perlu terangkanlah. Okey, sekiranya jemaah itu daripada Mekah nak ke Jeddah. Okey. Yang pertama kita akan bagi tahu jemaah 6 jam sebelum balik ke Malaysia, sebelum ke airport Jeddah. Yang pertama perlu tawaf wida. Okey, perlu tawaf wida. Kemudian bergegas ke airport sebab kita dekat airport kita ambil masa perlu berkumpul dekat airport Jeddah 5 jam sebelum balik ke Malaysia. Sebab kita nak uruskan yang pertama bag lah. Yang bag untuk check in bag, untuk bagi boarding pass dan juga untuk jemaah masuk ke gate untuk lepas immigration dia dan untuk kena naik shuttle pula nak ke airport tu lah. Jadi sekarang ni airport Jeddah ada 2. Satu airport lama, satu airport haji. Okey, sekarang ni airport Jeddah dia ada 2, satu terminal, tak silap saya terminal Jeddah, satu terminal haji. Okey, terminal haji ni perjalanan dia lah. Saya tak pernah masuk terminal haji, biasa airport lama lah. Terminal haji ni katanya lah daripada tempat immigration nak ke gate tu ambil masa dalam saya tak pasti berapa minit, tapi katanya lah hampir 1 kilo dalam tu. Wallahualam, tak tahu.
yang jalan yang tua-tua ni memang ambil masa lah jalannya. Hampir 1 kilo. Jauh jugalah. Tapi kalau macam airport Jeddah ni tak ada masalah. Dia dekat je lah daripada immigration nak ke balai pelepasan tu. Yang tu jauh sikit. So yang tu itu daripada hotel Mekah nak ke Jeddah. Okey. Sekiranya hotel Madinah nak ke Jeddah, kita akan sediakan kita akan bagi tahu 8 jam sebelum berangkat. So kita akan bergerak daripada Madinah ke Jeddah tu dalam 6 jam. Madinah ke Jeddah 6 jam. So kita ada masa 3 jam untuk menguruskan jemaah di airport. Okey, jelas So ini tidak melibatkan tawaf wada', tapi dia melibatkan ziarah wada'. Untuk ziarah wada' ni ziarah selamat tinggal kepada baginda. Okey. Okey, yang tu daripada Madinah ke Jeddah. Okey, sekiranya Madinah kita keluar ikut airport Madinah. Okey. Kita keluar ikut airport Madinah, kita akan berkumpul di airport 5 jam sebelum lah. Selepas ziarah wida' kita akan naik airport, kita akan ke airport 1 jam, so 4 jam kita ada masa dekat sana. Dan untuk pengetahuan juga di airport Mekah, sekiranya kita balik melalui airport Mekah, airport Jeddah ataupun terminal haji, tidak dibenarkan membawa balik air zam-zam. Tak boleh. Okey. Tak boleh. Tapi kalau kita balik ikut Madinah, Okey. dia syarat baru. Sekiranya balik ikut Madinah, dibenarkan untuk bawa balik zam-zam. Oh begitu. Kalau Madinah boleh, kalau yang kat Jeddah tak boleh. Tak boleh. Dia tapi biasa jemaah kita dia pandai. Orang kata bukan pandai, tapi boleh katakan kategori yang licik. Bolehlah licik kot. Dia akan bawa balik delegasi yang besar tu. Yang 5 liter Tapi tu besar tuan. yang 5 liter tu dia akan bagi yang tu. Gitu Ah. lagi. Kalau Madinah dia bagi, kalau dekat Jeddah dia takkan bagi. Cuma macam dia, kalau sekiranya dia orang balik ikut Jeddah ni, dia akan packing dalam botol-botol kecil, dalam beg bagasi besar. Sebab dia takkan immigration tak akan buka beg tu. Kalau buka pun memang memang nasib lah, orang kata nasib lah. Okey, itu lah. Jelas Jelas. Okey. Okey, soalan terakhir. Silakan Hafiz. Okey, untuk soalan terakhir, apakah prosedur yang perlu diikut oleh jemaah sewaktu hari ketibaan di tanah air? Apa prosedur dia? Okey. Okey, yang pertama, bila dah sampai Kalai A, dia ada 3 peringkat, iaitu bila dah sampai, dah touchdown dekat KLIA, dia akan melepasi tiga halangan lah, orang kata. Yang pertama dengan KKM, yang kedua dengan immigration, yang ketiga adalah orang kata tempat untuk ambil beg lah. Yang tu makan masa lah, sehingga 6 jam. Orang kata paling lama 6 jam lah. Biasa dulu sekejap sampai dekat airport, ambil beg dah terus balik. Sekarang ni melibatkan KKM. Biasa kita nak tunggu, biasa bila jemaah dah sampai, dia akan tunggu dekat ruangan menunggu. Menunggu ni untuk apa? Untuk kita, KKM pakaikan satu gelang, bukan gelang, dia macam jam kot, macam jam tu. Lepas tu untuk swab sekali. Okay. So lepas pada tu, lepas satu peringkat tu, dia akan melepasi pula immigration. Immigration ni untuk dia scan, maksudnya dia masuk Malaysia balik. Maksudnya jemaah ni dah balik ke Malaysia. Okay, dia akan scan kat situ. Lepas tu, lepas pada immigration, baru dia boleh ambil beg. Lepas dia ambil beg, baru dia boleh keluar macam biasalah. Tapi dengan syarat, jemaah ni terus balik ke tempat kuarantin. Maksudnya kat rumah ke, dekat hotel ke, cuma bagi macam biasa yang terus balik ni, kalau macam Sabah Sarawak, dia perlu stay dekat hotel sehingga habis kuarantin, baru dibenarkan balik. Sekiranya Semenanjung, dia boleh balik terus, tak ada masalah. Tapi pastikan jemaah tu dalam orang kata kalau macam 2 dos, kalau 2 dos dia kena kuarantin sebanyak 7 hari.
Kalau tak silap saya lah. Kalau macam dah 3 dos 5 hari saja. Lepas tu dalam tempoh tu orang kata jemaah tidak dibenarkan ke mana-mana lah sebab dia akan detect melalui jam tu. Lepas tu untuk buka jam tu, dia ada klinik-klinik yang terpilih. Tak semua klinik ataupun tak semua tempat boleh buka jam tu. Macam saya rasa boleh rujuk dengan KKM lah. Tempat-tempat dia tu sebab yang saya tahu dekat Kelantan ni hanya 2 klinik sahaja. Makna kata yang Gua Musang kena turun ke Kota Baru juga. Kalau jemaah Gua Musang memang jauh lah. Itulah. Tak banyak rasanya, kalau balik tak ada masalah kot. Cuma ikut prosedur dia. Okey, terima kasih. Okey, Alhamdulillah itu saja soalan yang ada. Semua dah terjawab dengan jelas, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Tuan Muhaimi sebab sudi untuk menjawab semua soalan. Terima kasih. Ni batch ke berapa ni? Ya. Batch ke berapa? Ke-6. Sem-6. Yes, ke-6. Batch. Oh, batch. Diploma pengusaha Haji Umrah ni. Yang keberapa? Yang ke berapa? Sebab saya yang pertama. Oh ya. Oh. Kenalkan pengusaha Haji Umrah ni Tuan Main ni yang pertama ni, batch pertama. Saya yang batch pertama. Otak kira Tuan Main. Otak ya. Kita tak ingat ada batch ke berapa dah. Yang combo tu batch ketiga kan? Yang combo. Kita mungkin Combo baru ni. atas yang ke-7 lah, atas 7 ke atas ni rasanya. Oh ya. Okay. So okay lah, tak ada masalah. Tadi je lah. Nak update apa? Ada apa tips-tips bagi kami yang ingin nak intern ke ataupun apa-apa? Okay. Saya tak nak buka intern sebab intern sekejap. Saya nak offer kerja. Ada satu cawangan dekat Besut tengah cari kerja. Saya rasa kalau mungkin boleh perform terus dapat tu. Sebab sekarang macam saya bagi tahu macam Cik Zul awak kontak Cik Zul Okey, awak kontak Cik Zul. Sebenarnya dia dah berhenti dah. Okey. Kita orang sekarang ni tengah cari staff bagi macam nak cari intern pun boleh. Tapi lebih kepada staff lah. Tapi saya rasa kalau macam terus dapat kerja lah. Kalau macam intern terus dapat kerja lah kalau dengan juara. Sebabnya sekarang ni staff tak macam dulu. Dulu kita staff seluruh Malaysia hampir 200 orang. So sekarang ni jemaah makin ramai. Macam mana? Jemaah makin ramai tapi staff kurang. Jadi kita tak sempat nak handle. So sebab tu saya di Kelantan kena jaga 2 cawangan. Satu cawangan Besut, satu cawangan Tanah Merah. Lepas tu di Terengganu, satu cawangan di Kuala Terengganu, satu di Kertih. Pun juga perlukan staff juga tu. Di KL pun rasa ada juga nak ada staff. Okay. Antara tips, bukan tips lah, terus bagi jalan. Saya bagi jalan je. Banyak travel lah, dia tengah cari staff. Tak ada masalah. Okay. Ada rezeki tu. InsyaAllah. Ini kira sem keempat Sem ke-6. Ke-6. Oh, 6. Bulan 5 baru start intern dah. Intern tak dekat korang area mana semua ni? Ada ya ikut negeri masing-masing lah. Kalau saya ambil dekat KL je. KL. Okay. Iman mana Kuantan? Ya, tak. Ishraf dekat Kampung Pandan. Kampung Pandan terus daerah HQ ke? Sebab ada yang daerah HQ je, minta je. Saya tak percaya lagi. Kalau saya tak percaya lagi. Tapi ada ke kat area Sentul? Rasanya macam ada. Saya tak pasti lah sebab banyak yang tutup juga cawangan kita. Macam sebab tutup tu sebab kita punya pengurus lah. Kalau macam saya pengurus dekat Tanah Merah dengan dekat Besut kita ada Dr. Abdullah, cuma yang dia tu tengah cari staff. Itulah, tapi tak apalah, tak ada masalah. Nanti tak ada masalah, boleh contact je. Kalau macam nak intern, contact je HQ. Lepas tu bagi tahu saya ni area mana. Macam Iman area Kuantan
Dari mana? Imam mana satu? Ada dua imam. Oh, ada dua ni mana? Ya Allah. Seorang Ishraf Iman. Ha. Boleh contact HQ, nanti bagi tahu je saya nak intern kat mana. Mungkin dekat dengan rumah lagi senang lah. Cuma kalau macam dah cawangan dah tutup, macam Melaka dah tutup, tu memang kena cari jauh sikit lah. Cuma ada kalau macam HQ dia ada allowance. Kalau macam cawangan macam saya memang tak ada lah. Kena maklum awal lah, takut tunggu allowance kan. Kebiasaan Tuan Muhaimi, intern ni dia kebiasaan akan bawa ke Mekah Madinah ke ataupun memang dia akan diajarkan kat sini saja? Okey, kalau biasa intern kita akan bawa dekat sini je lah. Kita dekat Malaysia kita akan ajar macam mana nak uruskan jemaah, macam mana nak kendalikan jemaah yang baran apa semua ada. So kita akan semua ada, jangan risau. So kita akan ajar itu A sampai Z. Lepas tu sekiranya macam orang kata kalau dia akan kita tengok kita cakna lebih kepada mutawif ataupun lebih kepada pengurusan. Kalau macam saya biasa kita akan bawa grup lah. Kita bawa grup macam sebab saya dia jadi dua, satu pengurusan, satu mutawif. Tu biasa kita akan bawa grup lah. Kalau macam kita tengok atas macam kalau biasa perempuan jarang lah untuk bawa jemaah sebab kena umur 45 tahun ke atas. Okay, kalau macam lelaki, kalau macam boleh bagi ceramah, boleh jumpa dengan jemaah retake apa semua, biasa dia akan bawa. Tapi peluang lelaki yang bagian pengurusan Tuan Muhaimi. macam mana? Kalau kan Ustaz Tuan Muhaimi kata ada yang bagian mutawif, ada bagian pengurusan. Dan bagian pengurusan tu ada juga yang lelaki lah juga kan. Ada, betul. So tak ada masalah. Tapi kerja kosong garanti ada, jangan risau. Tuan Muhaimi, saya ada dengar macam job scope underwriter dalam syarikat agensi. Dia macam mana ya job scope dia? Underwriter. Underwriter, saya tak pasti lah tu. Saya tak pasti. Okay. Sebab saya search kat Google dia macam more kepada insurance. Macam tu lah. Pasal insurans ni saya tak pasti. Mungkin dia gabungan kot antara travel agent dengan bahagian management insurans ni. Saya tak pasti. Juara ada bahagian insurans, roadtech apa semua, tapi orang kata juara tak fokus kepada benda-benda tu. Dia juara ni fokus memang totally 100% pada umrah. Pelancongan pun kita ada tapi tak seaktif macam travel agent lain lah kalau pelancongan. Kalau macam dalam Malaysia memang out, tak ada terus. Sebab kita tahu orang boleh pergi sendiri. So memang kita tak buat. Gitu je lah. Okay. Jelas lah. Jelas. Alhamdulillah. Boleh lah. Nanti kalau macam nak intern apa semua boleh contact HQ. Lepas tu bagi tahu je lah di mana semua. Tak ada masalah. Okay. Terima kasih. Okay, sama. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Sama. Salam. Yay.